Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada bertemu kita dalam rancangan Purih Bangsaku, dan untuk episod kali ini ada kita ni akan menyusuri kehidupan salah seorang pengusaha dari kalangan anak tempatan yang bergiat aktif dalam dunia perniagaan, dan dengan menyusuri kisah dan kehidupan pengusaha ini dapat lagi memberikan orang motivasi dan juga inspirasi kepada generasi-generasi kita ni untuk memulakan perniagaan mereka ataupun sebagai sumber mencari rezeki. Dan untuk kali ini kita ni akan berkenalan dengan pengusaha kita ni, dan seperti di episod yang lalu, episod kali ini akan mengikuti pengusaha dalam bidang masakan. Jadi kekal bersama saya Dani Ahmad dalam program Purih Bangsaku. Okey kawan-kawan, sekarang saya sedang menuju ke salah sebuah rumah pengusaha yang mana beliau tinggal di kawasan rumah rancangan perumahan negara Lambak Kanan, dan alhamdulillah beliau telah mengizinkan untuk saya berkunjung ke rumah beliau untuk mengetahui apa sebenarnya perniagaan yang beliau jalankan. Jadi sekejap lagi kita akan sampai. Jom kita nak lihat di mana rumahnya. Bertitik tolak permulaan perusahaannya, pada mulanya beliau menolong ibunya sejak di usia kanak-kanak lagi, kemudian meneruskan resepi ibunya dan memvariasikannya. Akhirnya, kegigihan beliau meraih kejayaan dan asbab keberkatan membantu ibu beliau dalam perniagaan. Hal inilah menjadi contoh oleh para belia di luar sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Saya Ong Dani selaku penyampai untuk program Purih Bangsaku. Okay. Jadi benar ke tu tuan ada membuat satu produk yang orang kata ni bagi nyanyat? Benar ke tu tuan? Benar, ada. Memang benar tekaan saya ada makanan produk yang bagi nyanyat. Boleh kami tahu? Boleh? Mari masuk dalam. Penonton pun boleh masuk dalam. Boleh masuk ah? Boleh. Silakan. Ya udah, sekarang kita ni bersama dengan Tuan Safwat. Jadi beliau akan beritahu kita ni apa sebenarnya masakan yang akan diberitahu para penonton kita ni. Jadi kita ni bertanya dengan Tuan Safwat. Pasti ada sejarahnya membuat paisan ni, akan terus membuat pasti mungkin kongsikan kepada penonton kita ni macam mana bermulanya sejarah permulaan membuat paisan ni. Resepi pais yang saya gunakan itu adalah resepi turun-temurun lah. Dikatakan turun-temurun, awalnya dari Pis Perlindungan menurunkan kepada saya sendiri. Tapi sebelumnya ibunda saya pun diturunkan juga daripada Ninda lah. Jadi ani paisan ni secara turun-temurun lah resepinya. Kalau kita ni lihat, memang makanan paisan ni generasi lah. Ya, dari nenek turunnya kepada Perlindungan. Lepas satu turun lagi kepada anak. Lurus. 3 generasi. Mungkin 4 kali kalau dibuka pada mungkin awal sudah paisan yang ada benar ya. Tapi kalau dilihat, kalau sudah kita beritahu generasi itu memang resepinya pun rasanya turun temurun pasti sama aja. Jadi mungkin bertanya juga macam mana boleh ada ideanya membuka perusahaan ani sebenarnya? Awal sekali habis mama menurunkan anak aku sendiri katanya umurnya sudah meningkat. Betul. Sudah sanggup lagi kan menggaul pais itu kan dengan tenaga yang sudah berkurangan macam mengalir sudah membuat. Betul. Jadi dengan tempahan lagi terlalu banyak. Jadi mama menurunkanlah. Awal sekali masanya mengajar membuat pais itu ada percubaan lah. Pertama sekali gagal lah. Indah sama rasanya. Jadi kali kedua ada masih kurang. Alhamdulillah 3 kali cuba resepi dengan sendiri yang memotong, sendiri membuat apa semua tu, campur, masak, mama rasa ani baru tah ngamnya. Itu baru tah start atau resepi itu dia lagi berubah, dia lagi kurang rasa itu. Saya memang percaya dengan konsep air tangan. Betul ya. Yes. Memang air tangan indungan ni memang lain rasanya pada turunnya. Memang kalau akan diturunkan kepada anak ni
memang kita ni mesti ada orang yang mengajar ataupun guru yang mesti meneliti dari segi rasa ataupun dia punya tekstur macam tu. Dan saya percaya juga dengan orang belajar daripada, saya bukan katakan kesilapan, tapi belajar berulang kali yang akan memperbaiki daripada segi rasa. Dan saya percaya indung kita pun dah balik-balik kita pun ikut memotong. Saya percaya memotong apa memasak. Jadi melihat kan tiap hari melihat indung masak itu, ia akan jadi sama. Dan itu adalah salah satu pencapaian yang tidak disangka-sangka yang telah diturunkan oleh Indung Ketan ni. Alhamdulillah. Dan juga bertanya mengenai dengan nama Pais ni. Jadi macam mana boleh ada nama Pais ni? Macam mana boleh tertumpunya ada nama Pais Nyanyat? Macam mana boleh tu ada nama Pais Nyanyat tu? Adakah orang nyanyat ke? Balik-balik nyanyat telefon ke? Makan ngode, mungkin ada cerita sebaliknya. Okey, sebenarnya Pais Nyanyat itu sendiri ceritanya daripada pelanggan yang membagi feedback lah. Dia beritahu katanya bagi nyanyat makan pais kita ninya. Dari dulu sudah tahu macam guru-guru kami sendiri kan. Lah yang balik ku pais lagi besok nyanyat cigo. Macam itulah. Jadi sampai lama-lama baik tahnya mama bagi tian nama pais kami itu pais nyanyat lah. Pais nyanyat. Biar orang nyanyat dah. Atulah tu, tapi bazar tahu nyanyat ni orang bahasa Brunei kita ni ketagihan. Maksud nyanyat ni ketagihan cuma tu. Jadi kalau ada balik-balik tu memang orang nyanyat cara paling simple nyanyat ku. Lagipun mama cakap pun kalau sudah nama perusahaan itu pais nyanyat itu kira macam doa biar orang nyanyat lah. Alhamdulillah. Itu adalah salah satu strategi pais nyanyat tu. Jadi orang pun terfikir nyanyat kenapa nyanyat, jadi orang mau mencuba. Jadi mengenai dengan proses ataupun perniagaan ini, jadi di mana ia diadakan dan mungkin ada pekerja-pekerjanya ataupun macam mana tu? Kalau aku sendiri memulakan perusahaan ini, aku selalu ikut kalau ada macam event pop-up. Kalau ada event itu baru aku mengambil pekerja lah. Jadi pekerja itu cukup seorang. Kalau untuk menyediakan di rumah apa itu, bis babah saja, mama saja, sama ahli-ahli keluarga lah saja yang menyediakan pais itu dari rumah. Kemudian pais itu dibawa ke tempat jualan di pop-up itulah. Satu yang membantu menjualkan itu pekerja lah. Pekerja. Diri sendiri pun ada turun pulang jual. Boleh je turun. Kalau ada barang kurang balik, diorang stay sana lah, diorang menjualkan macam itu. Jadi maksudnya kalau sekiranya berjual dari rumah mungkin secara seorang sendiri saja. Sendiri. Tapi kalau keluar melalui mengikuti expo ataupun perniagaan dari luar mungkin memerlukan orang pembantu. Untuk adakah disebabkan oleh banyak tempahan ataupun mesti menyediakan berapa kilo untuk kalau sekiranya kita keluar ada tempat ada expo macam mana tu? Kalau biasanya kalau sewaktu Idada ikut expo ni dalam masa seminggu tu kami selalu membuat satu adunan pais daging 10 kilo sekali 10 buat kilo dalam masa seminggu. Atau kalau ada ikut expo. Biasanya kalau ada ikut expo dalam 2-3 kali seminggu lah. Artinya dalam 20 kilo ke 30 kilo tu dalam masa seminggu lah membuat pais daging itu. Kalau dilihat ni bukan sedikit lah untuk membuat pais daging ni ataupun paling rendah minimum 10 kilo. Usulnya kita ni siok bercerita panjang. Kalau di sini kita bercakap memang dah habis. Mungkin kita akan ke dapur kali. Kita akan melihat macam mana membuat pais. Boleh tak? Boleh. Boleh. Jom kita ni ke dapur. Ya. Terasa bangga apabila saya mendengar sendiri bermula daripada hanya membantu ibunya menjalankan perniagaan pais sejak kecil sehinggakan beliau meneruskan perjuangan ibunya. Akhirnya, resepi pais yang diwarisi mendapat sambutan yang besar dari orang ramai. Seni kulineri bukan hanya sekadar memasak atau tahu memasak, tetapi ia membabitkan penyediaan makanan dan banyak lagi yang berkaitan dengan aktiviti memasak. Ketika Tuan Safwat membuat pais, beliau pasti akan menggunakan daun pisang yang mana banyak faedah ataupun tujuan yang boleh kita guna. Di antaranya adalah untuk menambah aroma sedap pada makanan yang hendak dibungkus. Ya udah, sekarang kita ni ada 3, sebenarnya 2 pelang, 2 masakan daripada Safwat di sini. Kita ni ada kebab, kita ni ada sandwich dan ini adalah
yang utamalah pais daging. Okey, jadi ketepikan kalilah dulu Kita ketepikan dulu daun pisangan ni. Kalau kita melihat, Ya, Masya Allah. Ui, ini adalah paisnya. Rasa dulu. Bismillah. Dia cakap rasanya. Rasanya nyaman, memang nyaman. Dengan saya percaya dengan orang berempah, penyerapannya memang terasa lah pada setiap daging itu, dengan manisnya, dengan padasnya. Okey, jadi kita akan merasa ini yang divariasikan dengan ada dengan ladanya, dengan dia punya timun. Bismillah. Sebenarnya kalau makannya memang pakai tangan pandangnya. Tapi dapat kena biasanya harus ya biasa dimakan berpegang. Saya pakai tangan. Itu makan burger. Macam makan burger. Aku tidak tahu macam mana nak explain. Saya kurang tahu macam mana mau explain. Ya memang macam kebab, tapi dagingnya itu membuat dia berbeza. Masih tadi dapat rasa pais atau nilari, rasa pais atau nilari. Sedap. Dan yang terakhir, kita akan mencuba sandwich. Makan saja ni kita ni, Kita ni makan. Okey. Saya akan potong di hujung. Aku akan potong hujung juga. Potong ya. Bismillah. Dia punya bannya pun agak lembut juga. Kita dekat tepi. Ada pakai tangan tadi. Bismillah. Dan untuk saya dan untuk kita, macam mana kita akan motong? Kita motong sendiri boleh. Dapat ownernya motong sendiri. Dia tahu macam mana akan motong. Okey. Apa saya dah. Nah, kita ni cuba yang menu terakhir. Ni menu yang terakhir Jadi kita cuba sandwich. Kita gunakanlah tangan lah. Mana-mana yang memudahkan kita gunakan tangan lah. Pasal sandwich ni memang susah. Jadi pakai tangan saya. Bismillah. Sedap. Memang sedap. Jadi mengenai dengan paisnya ni ataupun dagingnya, pasti ada cabaran-cabarannya. Mungkin dari segi keperluan barang asas ataupun dagingnya sendiri, mungkin boleh kongsikan kalilah cabaran untuk orang menguruskan perniagaan anak ini pastinya. Cabarannya itu memang adalah dapat dinafikan dalam masa mencari daging itu sendiri. Sedangkan kami sendiri tidak mengambil supplier, kami sendiri membeli ke kedai. Dan ada waktu itu kami mencari dagingnya itu, dagingnya habis dan memakan masalah dalam seminggu 2 minggu belum ada lagi dagingnya itu. Jadi untuk memenuhi kemauan pelanggan itu kan, ada daging yang berjual di sana, daging dengan harga yang sangat tinggi lah, mahal dagingnya. Paksa jual beli walaupun keuntungan itu sedikit demi untuk supaya kami punya pelanggan itu yang dilarikan dan menyamalkan. Paksa dijual. Itulah cabaran yang dapat kami lupakan lah. Sampai masa ini alhamdulillah daging itu sudah senang diperolehi, kami dapat beli dengan mudah. Jadi insyaAllah mudahan di satu masa nanti ada cabaran itu lagi yang akan ditempuhi. Jadi cabaran di sini kalau dilihat mengenai dengan daging antara semua bahan lain okey. Hanya daging itulah jadi terpaksa mengambil harga yang agak mahal sikit hanya untuk memenuhi customer, order daripada customer, walaupun ambil untung sedikit, tapi itu adalah salah satu cabaran untuk menghandle barang-barang macam ni. Memang sukarlah daging. Bagaimana? Adakah pada waktu itu waktu COVID-19 atau macam mana? Waktu COVID. Waktu COVID kan banyak ada kontrol kemasukan makanan dari luar itu, kontrolnya banyak. Jadi lamalah memakan masa yang lama akan berjual. Lagipun waktu COVID itu kedai-kedai yang ada buka, banyak orang cari yang mau makanan dapat delivery ke rumah-rumah. Jadi kami pun membukakan secara online itu banyak delivery ke rumah-rumah, sehingga kan daging yang kami selalu beli itu habis.
orang masih mau minta delivery ke rumah-rumah tu. Jadi terpaksalah beli daging yang mahal, mau tidak mau pun delivery saja jual saja. Kalau kita Walaupun keuntungan itu agak berkurangan lah daripada biasa. Ya, itu kita dapat lihat ya, dari segi cabaran daripada daging itu waktu COVID memang pengeluaran memang agak terhad, saya katakan. Jadi alhamdulillah semua kembali kepada asal dan normal sudah ya. Untuk menghasilkan resepi pais bukan hanya tahu sahaja, bahkan hakikatnya ia merupakan salah satu bidang yang begitu mencabar dan layak diberikan pengiktirafan dan keistimewaan seperti bidang-bidang yang lain. Jadi mengenai dengan pastinya ada pencapaian dalam dari permulaan berniaga tu sehingga sekarang pasti ada pencapaiannya tersendiri. Mungkin boleh kongsikan kepada penonton kita ni. Salah satulah pencapaian yang pernah diraih setakat ini. Biasa pencapaian itu tahun-tahun pulang. Tahun-tahun diharapkan setiap kali Ramadan itu memang banyak orang terfikirkan beli pais. Kalau Ramadan itu kan biasalah kalau puasa liur itu macam-macam di fikiran. Jadi banyak jualan pais waktu Ramadan itu. Dan target kalau boleh setiap kali Ramadan itu pencapaian pendapatan itu boleh mencapai 10,000 dalam masa sebulan itu waktu Ramadan sahaja. Adakah itu sasaran yang diperlukan? Itu yang pada diperlukan. Alhamdulillah pernah tercapai. Wah, itu adalah pencapaiannya. Alhamdulillah kalau kita lihat sasaran beliau memang tercapai ya dalam 10,000 dalam sebulan Dalam bulan Ramadan. Dalam masa bulan Ramadan itu akhirnya tercapai. Itu merupakan pencapaian yang tidak disangka-sangka lah. Kalau diikutkan kita dijadikan kebanggaan. Bukannya senang tu mendapat 10,000 tu, tapi alhamdulillah dengan usaha dan kegigihan dan juga percaya. Percaya yakin pada diri. Daging kami pun sampai 30-40 kilo buatlah. Dalam 40 kilo bukan senang tu. Jadi mengenai dengan pencapaian, kalau dilihat dari sini pasti ada strateginya di belakang tabir. Mungkin sebelum ini ada pihak kerajaan ataupun swasta memberikan kursus ataupun bantuan untuk membantu lagi dalam perniagaan Safwan ini. Selamat ni. Okay, waktu awal-awal membuka bisnes ini, dari mama bagi kita menyuruh menyambung bisnes ini. Ya. Belum ada ikut kursus lah waktu itu. Selepas 2-3 bulan ada panggilan daripada DER. Menyuruh ikut kelas mikro untuk berniaga ni lah. Ya. Jadi waktu di dalam kelas banyaklah waktu sharing session atau sama dengan rakan sekelas. Ada yang beritahu umur diorang kan yang muda-muda, ada campur lah umurnya, kebanyakan yang muda-muda. Jadi diorang bagi idea, katanya kalau pais daging itu selalunya orang yang tua-tua saja balik, orang yang berumur saja. Dek, kenapa indah you make another type of servings? Oh, what kind of servings? Katanya secara macam untuk makanan muda-muda ni Pak. Seperti burger kah, kebab kah, sandwich kah. Jadi bagus juga idenya tu. Jadi kami cubalah buat. Awal-awal kami cuba buat kebab, sandwich ni waktu pop-up event. Betul. Jadi pop-up event. Kalau online belum lagi dapat kami terima pasal kalau pop-up dorang beli panas-panas terus makan. Itu yang bagusnya lah. Kalau orang online order, memang kalau sudah sampai rumah kurang panas dia macam itulah. Jadi pop-up lah saja yang kami utamakan untuk kebab sandwich ni. Saya dengar juga Safwan memang sebelum ini ada bekerja, bekerja tetap, pekerjaan tetap, dan juga Safwan telah berkeputusan untuk memfokuskan kepada perniagaan ini. Ini merupakan salah satu keputusan yang amat berat. Sangat berat. Mungkin ada perancangan yang akan datang. Sebelum perancangan dia akan datang itu, waktu kita ada sebut tadi, aku pernah mengajar benar di salah sebuah sekolah swasta. Jadi waktu mengajar itu saya berdagangan ni, berniaga ni secara sambilan pada awalnya. Jadi sambilan kan sebagai seorang guru dari pagi ke petang itu memang full time. Malam berdagang lagi. Jadi kalau difikirkan terlalu banyak masa itu terlalu letih dan ada masa untuk keluarga. Jadi keputusan membuat perniagaan itu secara full time sangat berat, tapi mesti diputuskan je lah. Jadi
Start daripada 3 tahun lepas, dia lagi menyambung kontrak lah sebagai seorang guru di sebuah sekolah swasta tu. Fokus perniagaan. Alhamdulillah, start fokus perniagaan dari pagi ke petang sampai ke malam, berjual, ikut pop-up event. Alhamdulillah, pendapatan itu bolehlah menampung keluarga. Alhamdulillah. Dan rancangannya kalau boleh suatu hari nanti kalau pendapatan itu boleh sampai membuka sebuah restoran, itu adalah lebih baik lah. Jadi kalau buka restoran itu kan kebaikannya itu bukannya sampai setakat aku sendiri saja, ia boleh diwarisi. Kalau misalnya aku bekerja sebagai guru sekolah swasta, anak-anakku yang dapat mewarisi guru itu terpulang dengan minat orang. Jadi kalau bisnes ini memang dapat diwarisi. Terkadang jo macam saya ada ini saya sendiri kan ada sebuah restoran, jadi ya sentiasa diwarisi. Restoran itu masih berjalan sampai bila-bila. Jadi lebih lama ia beroperasi, lebih banyak pelanggannya. Jadi itulah perancangan dan target untuk masa depan anak-anak terus dan masa depan saya sendiri. Ya, kalau kita melihat tadi memang sebuah perancangan yang memang cukup strategik, memang cukup panjang kerana untuk diwarisi lagi, bukan untuk persendirian, malah untuk segala sekiranya betul ke anak-anak ataupun cucu, dan juga membuka kedai ini salah satu perniagaan yang boleh menjana juga ekonomi negara kita ni. Kalau sekiranya dibukakan lagi kepada pekerja-pekerja orang tempatan kita ni, lagi membantu, itu lebih cantik sebenarnya. Alhamdulillah, kita doakan semoga ianya berjalan dengan lancar. Amin, dan semoga ia mencapai impian apa yang ditarget disasarkan oleh Tuan Safwat sendiri. InsyaAllah. Adalah tidak dapat dinafikan sebelum sesuatu kejayaan diraih, segala cabaran dan rintangan pasti akan dihadapi. Berbagai liku dan rintangan dihadapi sebelum mencapai sebuah kejayaan. Saya sangat berbangga dan sangat terharu kegigihan Tuan Safwat mencerminkan bahawa dalam kita berniaga perlunya ada keberkatan daripada ibu bapa. Kerana keberkatan inilah yang akan membawa kita beroleh kepada satu kejayaan mahupun di dunia ataupun di akhirat. Dan juga berkat kuatnya semangat beliau dalam perniagaan ini, beliau dapat bergerak maju ke hadapan dan meneruskan usaha dalam meningkatkan perekonomian keluarga dan seterusnya menyumbang sesuatu kepada kemajuan penghasilan ekonomi negara. Memang sedaplah nyanyiannya. Aku pun nyanyi jiwa. Jadi kalau dilihat daripada pencapaian dan juga kenangan pahit, pasti ada beberapa nasihat kepada kita ni yang orang kita ni akan kongsikan, bukan untuk diri sendiri tapi kita akan kongsikan kepada penonton kita ni. Mungkin ada tips kepada belia-belia kita ni yang ingin memulakan perniagaan. Saya percaya mungkin mendengar daripada Tuan Safwat mungkin terbuka lagi, membakar semangat lagi. Mungkin kita boleh berikan kepada penonton kita ni. Silakan. Okey. Tips untuk para belia di luar sana, kalau kan start mula perniagaan itu jangan takut membuat keputusan. Mesti berani buat keputusan itu. Pasal kalau kita ni berniaga ni, usaha kita ni nampak apa yang kita ni capai, apa yang kita ni dapat. Kalau lebih usaha kita ni, lebih terjual kita ni punya pendapatan tu. Memang berbaloi, insya-Allah. Alhamdulillah. Dengan kata-kata semangat dan juga tips daripada beliau dapat lagi membuka mata kepada belia-belia kita ni. Yang orang kata ni jangan takut untuk membuat keputusan. Memang pada awalnya memanglah naik turun itu memang perkara biasa. Tapi kalau kita ni dah lalui dengan pelbagai cara pun pasti ada penyelesaiannya. Apanya orang kita ni, di mana ada jalan, di mana ada kemahuan pasti ada jalannya. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Safwat dengan masakannya hari ini, dengan pais nyanyiannya. Tiga jenis masakan. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih atas perkongsian sekali lagi. Mungkin saya pun akan beri jiwa. Ada lagi perniagaan yang lain yang kita cover. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay.
Ya, ada penonton, sedar dan sedar kita ni pun sudah sampai di penghujung rancangan. Macam mana? Seronok indah mendengar cerita beliau tadi. Memang cukup seronok. Dan kalau kita lihat dari segi cabaran, pencapaian beliau, menaikkan lagi semangat belia-belia Ketani yang ada di sana. Dan juga ya, untuk Ketani mendapatkan keberkatan dan kejayaan dan juga pencapaian dalam kehidupan ini, Ketani mesti menghormati orang tua. Itu adalah kunci utama dalam kehidupan kita ni. Alhamdulillah, sampai di sini saja. Kita akan berjumpa di lain episod dalam rancangan Purih Bangsaku bersama dengan pengusaha yang lain. Izinkan saya mengundur diri. Saya Madini Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.